A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara kelebihan berdamping dengan Al-Quran, yang pertama, sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nabi SAW memuji akan orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Betapa besar ganjaran pahala, tuan-tuan, kalau kita dapat belajar Al-Quran dan kita juga dapat mengajar Al-Quran kepada orang lain. Yang kedua, Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya. Seperti kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahlihi. Bacalah kamu akan Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pembantunya, di dalam kubur sebagai penerangnya. Kalau kita tidak ambil peluang, tuan-tuan, semasa hidup mempelajari Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, maka tidak adalah pembantu kita, tuan-tuan, di dalam kubur maupun di akhirat nanti. Satu lagi, tuan-tuan, kelebihan berdamping dengan Al-Quran. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan menyamai 10 pahala. Aku tidak bermaksud alif, lam, mim ialah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Riwayat Ad-Darimi. Begitu besar, tuan-tuan, pahala kita membaca Al-Quran. Bukan alif, lam, mim tu 10 pahala, tetapi alif 10 pahala, lam 10 pahala dan mim itu pun 10 pahala. Bayangkan, tuan-tuan, kalau kita membaca sehari sejuzuk ataupun kita menghatamkan di dalam bulan Ramadan ini 30 juzuk. Berapa pahala, tuan-tuan, yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tuan-tuan, yang terakhir, kelebihan berdamping dengan Al-Quran, 2 pahala bagi orang yang susah menyebut dan membaca Al-Quran. Kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran dan susah untuk menyebut ayatnya, ia mendapat 2 pahala. Kenapa, tuan-tuan? Satu pahala kerana dia membaca Al-Quran dan satu lagi kerana usaha dia menyebut perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang susah di dalam Al-Quran. Kata para ulama, pahala membaca Al-Quran ini sangat besar. Sesiapa yang membaca Al-Quran di luar solat tanpa wuduk, maka satu huruf baginya 10 pahala. Contohnya, tuan-tuan, kita sambil berjalan, sambil berkenderaan dan sebagainya, kita rasa nak baca Al-Quran, maka kita baca Al-Quran, tuan-tuan, walaupun tanpa wuduk, maka Tuhan balas satu huruf bersamaan dengan 10 ganjaran pahala. Kata ulama lagi, tuan-tuan, sesiapa yang membaca Al-Quran di luar solat dengan berwuduk, maka satu huruf baginya 10 pahala kebajikan. Sebagai contoh, tuan-tuan, kita berwuduk kemudian masuk masjid, sementara nak tunggu azan maghrib ke atau isya ke, maka kita baca Quran. Ketika itu, tuan-tuan, maka kita dapat satu bacaan, satu huruf, dapat 20 pahala kebajikan. Kemudian, tuan-tuan, kata ulama lagi, sesiapa yang solat sambil duduk dan membaca Al-Quran, maka satu huruf baginya 50 pahala ganjaran. Besar, tuan-tuan, ya. Kalau kita sembahyang sunat, kemudian kita baca surah, satu huruf mendapat 50 ganjaran pahala. Dan yang terakhir, tuan-tuan, kata para ulama, sesiapa yang solat berdiri dan membaca Al-Quran, maka satu huruf baginya 100 pahala kebajikan. Seperti mana, tuan-tuan, kita baca surah Al-Quran dalam sembahyang dalam keadaan kita berdiri, maka, tuan-tuan, Tuhan akan bagi satu huruf bersamaan dengan 100 pahala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menasihati diri saya sendiri dan tuan-tuan, rebutlah peluang belajar dan bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan, tuan-tuan, kita dapat menjadi iktibar dan kita ambil tauladan bagaimana Nabi SAW bersama dengan Jibril bertadarus di setiap bulan Ramadan. Bacalah Al-Quran, tuan-tuan, supaya kita termasuk dalam kalangan orang yang mendapat keuntungan dunia dan akhirat dengan berkat Al-Quran. Dan yang terakhir, tuan-tuan,
lazimilah membaca ayat-ayat surah lazim dari surah Ad-Duha hingga An-Nas, dan jadikanlah sebagai amalan harian kita sekiranya kita tidak mampu membaca satu juzuk Al-Quran dalam satu hari. Sekian, terima kasih.